satu bentuk ataupun teknik Quran menegur adalah dengan memberi teguran yang begitu tepat kepada golongan sasar. Daripada ayat 16 tu, ketepatan teguran dari Allah merujuk terus kepada apa yang paling disukai oleh orang yang jenis macam ni. Kan ada 3 jenis hati. Hati yang pertama, hati yang beriman. Hati yang kedua, hati yang engkar. Hati yang ketiga, in between. Dia nak cari untung dan untung dan untung. Mana-mana yang dia rasa memberi manfaat pada dia, dia ikut. Yang tak memberi manfaat, dia tolak. Mana-mana yang yang dikira sebagai bila orang tegur dia, la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan, dia tak mengaku. Bila disuruh beriman, dia kata ini semua orang bodoh. Bila berjumpa dengan syaitan mereka gembira. Lalu Allah beri satu teguran yang tepat. Apa dia? Orang-orang jenis ini, bila dia ada untung, barulah dia boleh beri perhatian. Maksudnya orang jenis ini adalah jenis money talks better. Ada duit, boleh bincang. So, sebab tu pada ayat 16 Allah kata, perniagaan mereka, apa yang mereka gadaikan ini, apa yang mereka perdagangkan ini, langsung tak memberi apa-apa keuntungan pada mereka. Bila Allah kata tijaratuhum, tijarah ni perniagaan. Bila Allah sebut perkataan perniagaan, mereka ni akan trigger. Alamak, aku rugi ke? So bagi mereka, kehidupan mereka ni dinilai dari sudut untung rugi. Kalau rugi, dia akan beringat. Kalau untung, akan menarik perhatian dia. So tuan-puan, kadang ada dalam kalangan kita yang perbincangan dia hari-hari adalah tentang untung rugi. Untung rugi. Pertimbangan kehidupan dia adalah tentang untung rugi. Aku buat ni untung tak? Kalau untung aku buat. Yang kau tawarkan aku ni untung tak? Kalau untung aku buat. Kalau tak untung, tak, aku tak nak buat, tak berminat. Sebab tu dia melihat orang-orang yang belajar agama ni sebagai, dia tak nampak keuntungan belajar agama ni. Dia kadang pertanyaan dia, pertanyaan dia, apa kau dapat belajar macam-macam ni? Kan? Kau ngapal Quran ni nanti nak kerja apa? Tu pertimbangan dia untung rugi. Dan kemudian pada ayat 17, Allah datangkan sebuah gambaran, sebuah contoh agar kita dapat gambaran lebih jelas. Allah kata apa? Masaluhum, mereka ini seperti alladzis tauqada nara. Seperti orang-orang yang berusaha menyalakan api. Gambarkan pada malam hari, dah masuk maghrib, orang-orang dekat padang pasir tu sedang berusaha menyalakan api. Okay, sedang berusaha menyalakan api. So, kalau orang dulu, dia tak ada lighter. Dia tak ada pemetik api. Jadi, untuk menyalakan api ni, dia perlu tenaga. Kan, gosok-gosok kayu sampai terbakar, lagakan batu sehingga terpercik, semacam itu. So, dia ada usaha nak menyalakan api ni. So, falamma adha'at ma haulahu. So, bila masuk maghrib, dia berusaha untuk nyalakan api dan api pun menyala. Allah kata bila api itu menerangi keliling dia. Maksudnya api itu benar sudah menyala. Dia bukan api yang masih bentuk anak, tak. Api itu sudah mula membakar. Sudah mula menyala, sudah mula menerangi sekeliling dia. Okay, bila api itu sudah menerangi sekeliling dia, Allah kata apa? Zahaballahu bidurihim. Allah rentap api itu. Allah hilangkan api itu. Allah padamkan api itu. Bila ada cahaya, Allah padam api itu.
Malah Allah tak kata Allah tak sebut dalam bentuk api, bukan nar, tapi Allah sebut cahaya. Allah hilangkan cahaya. Asalnya terang, Allah hilangkan terang cahaya itu. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan ditinggalkan mereka dalam keadaan kegelapan lapis demi lapis. Kita panggil sebagai gelap gelita. Bayangkan tengah-tengah padang pasir, dalam kemah, malam yang gelap tanpa bulan purnama. So, bila cahaya api itu hilang, apa yang tinggal? Kemah menjadi gelap, langsung tak nampak apa, luar kemah juga gelap. So, itu lapisan-lapisan kegelapan. La yubsirun, mereka langsung tak dapat melihat suatu pun. Itu gambaran yang Allah datangkan. Lukisan yang Allah lukis untuk kita lihat. Naran, api yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah api yang menerangi kegelapan. Dan lazimnya kita melihat api ataupun cahaya yang menerangi kegelapan ini, kalau nak didatangkan dalam bentuk metafora, ibarat Quran yang menerangi kegelapan syirik. Sama seperti Nabi SAW yang bila menyampaikan wahyu sebenarnya mendatangkan cahaya kepada manusia. So, falamma adha'at ma haulahu, bila Allah kata falamma dia dalam bentuk idmaj. Idmaj ni takdir, benda baru yang dimasukkan selepas dapat api tadi. So, lafaz yang dimaksudkan adalah beberapa orang lelaki sedang mendengar apa yang Nabi sampaikan dan ia memang tak dimasukkan dalam Al-Quran. Tapi untuk memahaminya, kita kena masukkan lafaz ini dalam tafsir. So, latar belakang kepada ayat ni ialah Nabi tengah buat halaqah. Ada beberapa lelaki datang dan lelaki ini adalah kafir-kafir yang degil, orang Arab Mekah. So, falamma adha'at ma haulahu, bila dia datang kepada kelompok Nabi, ibarat mereka sedang dapat unggun api. Mereka sedang disinari oleh cahaya. So, zahaballahu bidurihim, Allah tarik, hilangkan cahaya mereka itu. Bila cahaya Quran itu dibacakan, dinyalakan pada mereka, Allah tarik cahaya itu dari mereka. Patutnya mereka dapat. Tapi sebab mereka degil, Allah tarik benda tu. Dan ini Allah datangkan dalam bentuk perbandingan. Kadang tuan-puan, kita sama-sama pergi kelas. Tapi kadang kita pelik, ada kawan kita yang buat donor dan akhirnya tak dapat apa-apa. Kerana rupanya, walaupun nampak fizikalnya pergi, tapi sebenarnya berbalik pada hati. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Apa prioriti? Apa keutamaan kita? Bagaimana kita menyingkapi? Ada juga orang yang datang kelas bersama-sama dengan kita, dia datang dengan skeptik. Dia dah ada pandangan-pandangan terdahulu. Lalu datangnya itu untuk mencabar pandangan baru. Pun sama juga. So, contoh yang Allah datangkan ni dalam bentuk api, dalam bentuk cahaya. Dia sendiri pergi tempat tu, dia sudah dilingkungi dengan cahaya, dan kerana apa yang ada dalam hati,
Allah tak benarkan untuk dia dapat cahaya. Dan teringat kata-kata Imam Syafi'i. Anak murid dia ngadu. Ansu ahifzi. Mengadu tentang dia menghafal-ngafal tak dapat. Dia menghafal-ngafal tak dapat. Susah nak lekat. Lalu Imam Syafi'i ke Imam Malik pesan pada dia, ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya dari Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang masih tenggelam dalam maksiat. Masih tenggelam dalam maksiat. So, bila berkait dengan cahaya ni, dia ada perkara-perkara yang boleh membatalkan cahaya. Terutamanya hati kita. Benar ke hati kita ni meletakkan prioriti niat yang betul untuk Al-Quran ataupun untuk apa jua jenis ilmu. Wa tarakahum fi zulumat, dan bila Allah tarik cahaya itu, kesannya mereka terbiar dalam kegelapan. Mereka dibiarkan dalam kegelapan. So bila disebut dibiarkan tuan-tuan, rupanya Allah ada capability untuk tarik mereka keluar. Tapi mereka yang enggan. Mereka yang tak nak. Kita mak bapak bawa anak pergi taman. Sampai waktu nak pulang, kita ada keupayaan untuk tarik anak tu balik. Kan? Tapi kita tak adalah nak zalim terus heret anak begitu. Tanya, okey, dah boleh balik? Tak, nak main dulu. Okey, kita pun biarkan. Nak balik? Kita tak nak main dulu. So, lazimnya begitulah manusia. Kerana dia seronok bermain, laibun walahun, bermain di dunia, maka untuk dibawa balik, dia agak reluctant. Kadang tantrum, kadang menangis. Dan Allah kata, wa tarakahum fi zulumat. Kami biarkan dia dalam kegelapan kerana dia yang nak. La yubsirun. Mereka langsung tidak nampak apa-apa. Malah bila kita cerita tentang syirik, tentang kufur, tak terpakai dekat akal kita. Tak terpakai dekat akal dia. Dan ini yang kita takut. Allah tutup pemahaman dari akal dia. Itu yang kita takut. Berpunca daripada hati, tuan-tuan. Bila hati tak nak, kita ajaklah macam mana pun, dia tak akan dapat faham. Dia tak akan dapat faham. Tak termasuk, tak terpakai dekat akal dia. Wow. Kemudian Allah teruskan gambaran tu, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, pekak. Telinga mereka masih boleh mendengar, tapi bukan kebenaran. Bila disampaikan kebenaran wahyu, mereka tak boleh digest. Rugi kan? Rugi. Kan, bukan baru hari ini, tuan-tuan, kita dengar dan baca surah Baqarah ni. Bertahun-tahun lah daripada ulama terdahulu. Tapi ada orang yang memilih, hati dia memilih tak nak. Lalu Allah granted. Okey, kau tak nak, Allah akan tutup. Allah akan pekakkan. Pekak bukan bermaksud langsung tak dengar. Tapi apa yang dia dengar, hidayah, apa saja maklumat berkaitan hidayah yang dia dengar, kebenaran wahyu yang dia dengar, dia tak akan boleh faham. Bukmun, mulut mereka bisu. Perbualannya sehari-hari langsung tidak bercakap tentang kebenaran. Mengadu domba, maki hamun, zikirnya siang malam tu maki.
Umyun dan buta. Mata masih boleh nampak, tapi mereka tidak boleh nampak kebenaran. Walau kebenaran itu depan mata. Mereka tak mampu memahaminya dan tak mampu nak menerimanya. Dan cuba bayangkan kalau ada orang kurang upaya, kelainan upaya yang pekak, buta dan bisu. Pekak, bisu dan buta. Pekak, bisu dan buta. Kerana ketiga-tiga cara ni adalah untuk mendapatkan ilmu. Semuanya dihilangkan dari mereka. Kalau satu, masih ada lagi dua. Kalau dua, sekurang-kurangnya masih ada lagi mata untuk melihat. Tapi bila Allah hilangkan ketiga-tiganya, ini tandanya tak ada harapan. Dan perumpamaan kepada mereka yang degil, dia takkan terima kebenaran lagi. Hati mereka telah dikunci mati. Peluang untuk dapat hidayah telah ditarik dari mereka. Menjadi persoalan, apa beza summum bukmun umyun fahum la yarji'un ini dengan ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ini, contoh ini kemuncaknya kufur tu. Kemuncaknya itu. So, dia bertatih-tatih untuk menuju ke situ. Slowly menuju ke situ. Bila Allah kata fahum la yarji'un, mereka tak akan kembali pada jalan. Tak akan kembali jumpa jalan yang lurus ni. Sebab dia dah hilang ketiga-tiga panca indera. Tak ada peluang dah. Tak ada cara nak minta tolong. Kerana nak bercakap pun tak ada benda yang bagus. Asalnya mereka dah ada peluang. Nabi bersama mereka. Tapi bila mereka telah tenggelam dalam lembah itu, peluang sudah tertutup. Hilang peluang itu. Dan pada peringkat yang terakhir ni, Allah kunci mati hati mereka dari kebenaran. Tadi, golongan pertama. Contoh kepada golongan pertama. Dan ini contoh kedua. Ayat 19 Allah datangkan contoh kedua. Wah, ada contoh kedua. Contoh kedua ni macam mana? Oh, okey. Kejap. Macam ni. 17 dan 18 adalah contoh kepada ayat 6 dan 7. 17 dan 18 adalah contoh gambaran kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. 19 adalah contoh kepada apa nama? Contoh kepada orang-orang yang fi qulubihim maradun, yang ada sakit dalam hati. Gitu. So Allah datangkan dua contoh. Satu contoh kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan satu lagi contoh kepada hati-hati yang sakit. So au kasayyibin ni adalah contoh bagi hati yang sakit. So apa contohnya? Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqu. Atau seperti hujan lebat dari langit. Sayyib minas sama. Tuan-tuan, hujan dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang sinonim. Matar, ghaiz, sayyib. Sayyib ni adalah hujan yang baik. Hujan yang yang menjadikan tanah lebih subur. Tayyib. Kan kita punya doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. So,
hujan yang datang ni hujan lebat, tapi hujan lebat ni membawa kesuburan tanah. Bukan hujan batu, tapi hujan yang baik. Dia lebat. Tapi datang hujan tu pada waktu malam. Fihi zulumat. Punya lebat, awan gulung-gemulung, langit gelap, waktu malam. Wara'dun. Bersama-samanya juga ada guruh. Wabarqun dan kilat. Ra'dun wabarqun. Guruh dan kilat. So sedang hujan lebat macam tu, ada orang yang berteduh di bawah stesen bas, malam gelap gelita, diterangi dengan cahaya guruh sesekali, cahaya kilat sesekali dan guruh. Kerana kuatnya guruh, mereka menyumbat, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka sumbat jari ke dalam telinga. Asabi'. Asabi' ni jamak. Plural. Asabi' ni plural. So, dia bukannya sumbat jari jemari. No, kalau jari jemari, perkataannya adalah sawabi'. Sawabi' itu jari jemari. Tapi ini, yaj'aluna asabi'ahum, maksudnya apa? Satu jari, tapi cara dia sumbat tu bukan sekadar satu ruas. Kalau boleh 2 ruas, 3 ruas. Kalau boleh seluruh jari dia nak masukkan ke dalam adhanim, ke dalam telinga dia. Why? Minas sawa'iqi. Kerana tensnya, kerana dahsyatnya bunyi kilat. Bunyi guruh. Bunyi guruh. Minas sawa'iqi hazarul maut. Why? Kenapa? Tutup. Takut mati. Takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah menguasai. Allah tahu apa yang orang-orang kafir tu buat. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah tahu apa yang mereka khawatirkan, apa yang keengganan mereka, apa yang mereka kufurkan. So, tengah hujan lebat, tengah malam, guruh dan kilat berdentum-dentum. Dia masukkan telinga dia tak nak dengar sebab takut terkejut dan takut mati. Dia lah mungkin ada sakit jantung ke apa, takut terkejut, dia tutup. Kemudian, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Punyalah kilat tu sambar menyambar, hampir-hampir cahaya tu yakhtafu absarahum, menjadikan mereka buta. Hampir-hampir cahaya yang menyambar tu ialah gelap. Bila tiba-tiba ada cahaya, kan silau mata. So hampir-hampir cahaya guruh tu, cahaya kilat, menyambar mata mereka, menghilangkan pandangan mereka. So, kullama adha'a lahum masyaufi. Dia dekat stesen bas, nak balik rumah. Kilat sambung menyambung, hujan. Tapi tak kala, dia nak juga balik, kalau dia tunggu, dia takkan tunggu, dia tetap nak berjalan. So, cara nak berjalan macam mana? Kerana gelap malam, mereka hanya berpandukan cahaya kilat. Tiap kali kilat menerangi, memancar, mereka jalan dalam cahaya tu. Kilat pancar aja, sebab bila kilat pancar, mata dia dah silau. Tapi tak ada cara lain, nak juga berjalan. Bila kilat memancar, dia nampak sikit jalan. Bila gelap, dia berhenti. Ada lagi kilat, dia jalan sikit. Gelap, berhenti. Jalan lagi sikit, berhenti. Jalan sikit, berhenti. Bertali arus. Bertali arus. Kullama adha'a lahum masyaufi. Wa idza adlama alaihim qamu. Bila ada cahaya, dia berjalan. Bila gelap, azlama, bila gelap, qamu. Mereka kekal berdiri di situ. Itu satu part. Second part. Walau sya Allah. Kalau Allah nak.
Kalau Allah nak, la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Allah hilangkan pendengaran mereka sebab duk sibuk tutup telinga tadi. Terus pekaklah, langsung tak dengar kilat tu, tak dengar guru tu. Wa absarihim, dan terus butakan. Allah hilangkan pendengaran dan hilangkan mata, buta. Pekakkan dan buta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk buat. Apa beza dengan yang di atas? Di atas, kesemua cara untuk dapatkan pertolongan none, nil, zero. Dia pekak, dia buta, dia bisu. Macam mana nak minta tolong? Macam mana orang nak tolong? Tak mungkin boleh. Itu level orang-orang yang sudah kunci hati. Kunci mati hati dia. Orang kafir. Tapi ini orang. Orang yang ada sakit dalam hati. Allah boleh pekakkan telinga dia sebab dia dah tak nak dengar. Dia tak main-main. Main kat situ sikit. Kalau ada cahaya, okey baru gerak. Kalau gelap, dia berhenti. Kalau untung, okey dia ikut. Kalau tak untung, dia stop. Allah kata Allah boleh hilangkan pendengaran dia. Langsung tak boleh dengar apa benda yang bermanfaat. Atau langsung tak boleh melihat. Langsung tak boleh melihat. Pendengaran dan penglihatan. Apa yang Allah tak buat pada dia? Allah tak jadikan dia bisu. Sebab tu orang-orang yang ada sakit hati ni tuan-tuan, ada penyakit pada hati. Dia punya perkataan, dia punya ayat, manis. Manis. Sebab dia gunakan perkataan dia untuk memujuk pihak ni, pihak kanan dan pihak kiri. Kan bila disuruh buat, jangan buat kerosakan, kami bagus, kami baik, ini semua untuk kemajuan, ini semua untuk dunia, ini semua untuk ummah. Mulut dia manis. Sengaja Allah tak kunci mulut dia. Dengan harapan, satu hari nanti, dia sedar dan minta tolong. Minta tolong pimpin. Walaupun pada waktu itu telinga sudah pekak, mata sudah buta. Tapi at least, bila dia teraba-raba dan penat, dia minta tolong, tolonglah pandu aku, tolonglah pandu aku. At least. Dan ini sikit lebih baik berbanding Allah tutup ruang untuk dia dapat sebarang bentuk bantuan hidayah. Luar biasa tuan-tuan. Ini contoh Allah datangkan. Contoh Allah datangkan. Kemudian setelah Allah datangkan contoh 4 ayat yang cukup bermakna ini, Allah buat seruan. Anda telah baca Quran sampai dah ke ayat 20 ayat pertama. Allah terangkan tentang hati dan fungsi dia. Bagaimana hati memberi impak kepada kepercayaan. Dan setelah semua clear, dah dibagi contoh. Bukan 1, bukan 2, 3. 3 jenis hati dan 2 contoh. Contoh cahaya dan kegelapan. Lalu Allah titahkan kepada semua manusia. Korang dah tahu kan perbezaan hati ini dan ini dan ini. Ada 3 perbezaan hati. Ada yang sejahtera, ada yang kekal derita dan ada yang hati dia sakit. Tahu? Okey. Wahai manusia. Hai manusia. Wa'budu rabbakum. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan yang mana? Bila sebut tentang Tuhan, sembah Tuhan, manusia ni dia sangat kreatif untuk mencipta Tuhan-Tuhan pelbagai. Sebab Allah tak guna perkataan, Ya ayuhan nas u'budullah. Tak.
U'budu rabbakum. Bila Allah pakai u'budullah bercakap dengan orang-orang Quraisy, Arab Mekah. Orang Arab mengenali siapa Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang menciptakan. Mereka kenal Allah sebagai menciptakan. Tapi mereka tak kenal Rabb. Mereka tak kenal Rabb. Bagi mereka Rabb ni benda lain. Lata, Uzza itu Tuhan-Tuhan yang lain. So bila disebut, wahai manusia, sembah Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang menciptakan. Perkataan ini sebenarnya membawa satu mesej yang menggemparkan di tanah Arab waktu itu. Wait, what? Bukan Allah yang menciptakan. Ni kenapa Rabb pula yang menciptakan ni? Ayat ni menjadikan mereka totally in shock. Terkejut. Bukan Allah tu yang selama ni menciptakan. Kenapa Muhammad kata Rabb yang menciptakan? Hai, cannot brain. So, bila gelombang yang sangat mengejutkan ini datang dengan satu maklumat baru, Rabb rupanya menciptakan, barulah timbul tanda tanya. Ya ke? Sengaja Allah datangkan semacam itu supaya orang Arab, kafir Quraisy, bertanya pada Nabi, minta clarification. Begitulah idea ayat-ayat Quran turun dengan pernyataan-pernyataan berani dan mengejutkan supaya bila kita baca, kita ada soalan nak tanya. So, bila kita mula menyoal, itu maksudnya sel-sel otak kita berhubung. Ada maklumat ni dan maklumat ni. Nampak macam bertindih. Hai, ni kenapa ni? Baru minta penjelasan. Dapat penjelasan, baru dapat ilmu. So, wahai sekalian manusia, sembah Tuhanmu yang menciptakan. Bukan saja menciptakanmu, walladzina min qablikum. Bukankah orang Arab pada waktu itu sangat bangga dengan keturunan? Oh, bukan saja ciptakan kami, dia ciptakan mak bapak kami, keturunan kami, atuk nenek kami yang bawa agama-agama ni dulu. Yang ajar kami tentang Lata dan Uzza. Rupanya mereka juga diciptakan oleh Rabb. La'allakum tattaqun. Moga kamu bertakwa. Moga kamu bertakwa. So, bila sebut tentang moga kamu bertakwa, kenapa tiba-tiba hujungnya takwa? Kenapa hujungnya takwa? Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sebenarnya sedang beri kredit kepada orang beriman. Sedang beri kredit kepada orang beriman. Kan? Cuba tengok ayat tu. Wahai sekalian manusia, Allah tak kata orang beriman, Allah tak kata orang kafir, semua manusia. Allah sedang bercakap dengan semua manusia. Kalau kita rumah Melayu Islam, sebelah kiri kita India, kanan Cina, non-Muslim, ayat ni menyeru mereka. Mereka tak tahu Ustaz. Sampaikan. Itulah tugas kita untuk sampaikan tu. Tak kira sama ada orang tu Muslim tak Muslim. Semua manusia kena dengar nasihat ni. Apa yang manusia perlu buat? Sembah Tuhan yang menciptakanmu. So, bila sebut tentang menciptakan, manusia akan tanya, siapa yang ciptakan aku? Siapa ciptakan aku? Adakah yang selama ni dia sembah, dia sangka inilah bentuk Tuhan yang direka bentuk? Kan pagi-pagi dibagi apa? Oren, anggur. Ini ke Tuhan yang cipta aku?
Biar dipikir. Bukan sembah Tuhan yang nama ini, nama ini. Dia ke yang cipta kau. Kalau dia berkuasa tak cipta kau? Argument dari Quran, argument yang Allah datangkan sangat powerful. Sangat powerful. Dan inilah seruan dakwah pertama sepanjang kita baca surah Baqarah ni. Di awal tu pengenalan. Seawal ayat 21, Allah dah suruh kita sampaikan. Sampai ke Tuhan yang menciptakan. Sembah Tuhan yang menciptakan. Dia sebenarnya dari awal lagi membezakan kita dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi, dia simpan kalam suci Allah hanya untuk mereka. Hanya untuk komuniti mereka sahaja. Tak sampaikan pada orang lain. Dan perkataan ibad, u'budu, kita tahu. Di hujung Allah kata tadi, la'allakum tattaqun. Saya sebut sebagai pujian kepada orang-orang beriman. Pujian kepada orang-orang beriman. Kerana perkataan tattaqun dan muttaqin sama. Tattaqun dan muttaqin sama. Tattaqun, orang bertakwa. Muttaqin, orang yang sedang berusaha untuk jadi takwa. Tattaqun. Muttaqin, orang yang sedang berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Muttaqin dekat mana kita jumpa? Ayat kedua. Ketika Allah cerita tentang hati orang yang beriman, sebenarnya hatinya dia sedang berusaha untuk bertakwa. So, bila sebut la'allakum tattaqun, kalau kamu kekal menyembah Tuhan yang menciptakanmu, kamu akan dapati hatimu sejahtera seperti orang pertama. Ini arahan untuk sembah Allah. Cuba tengok dalam suratul Fatihah. Kita willingly sembah Allah. Iyyaka na'budu. Hanya padamu kami sembah. Waktu tu dalam surah Fatihah ada tak arahan sembahlah Allah? Tak. Kita yang sukarela. Kerana kenal, maka kita sukarela nak sembah Allah. Ayat 21 barulah Allah buka kepada semua orang. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu. So, kalau bukti penciptaan itu masih belum kukuh, Allah teruskan dengan bukti yang lain. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Tuhan yang bertanggungjawab untuk transform bumi ini menjadi hamparan. Firasya. Dan hamparan di sini bukan bermaksud bumi ini flat. Bukan flat earth. Tak. Bumi ini jadi katil, jadi firash, jadi hamparan. Nak menunjukkan selesa. Punya selesa kita tidur atas bumi ini yang bagai katil. Firash ni hamparan. Kapet, katil. Punya selesa. Sampai kadang jarang-jarang kita solat tahajud. Sebab asyik hanyut je. Sesekali terkejut, itu pun pergi kencing. Tak pun sebab batuk tengah malam. Tak juga solat. Punya selesa bumi ni Allah jadikan. So bumi sebagai hamparan, wassama'a bina'a. Dan langit ada binaan-binaan padanya. Langit sebagai bangunan, binaan, cuba tengok, pandang ke langit tuan-tuan. Bagaimana Allah susun gugusan bintang tu. Tahukah anda bahawa di langit sana ada yang namanya wall? Ada namanya wall. Tak tahulah Ustaz. Sini.
Ni, wall. Ada dinding-dinding. Great Wall Cluster. Bintang-bintang ni dia ada cluster-cluster dia. Satu cluster tu boleh ada dalam berbilion galaksi. Satu galaksi ada berbilion planet dan bintang macam bumi. Satu galaksi. Puluh bilion planet, bumi dan bintang. Itu satu galaksi. Tapi dalam satu cluster ada puluhan bilion galaksi-galaksi. Dan setiap kluster ni dibahagi-bahagikan mengikut ada dinding-dinding yang membahagikan antara kluster-kluster. Kluster-kluster bintang. Ni bukan kluster mahkamah ni. Ni betul punya ni. Ni dinding-dinding ni. Dan dinding ni punya tebal, punya luas. Ui. Tak tergambar. Ni billion light year galactic wall. Allah sebut di dalam Quran was-sama abina'ah. Di langit ada binaan. Kita pernah tahu? Tak pernah. Kita tak pernah tahu tentang benda ni. Tapi Allah sebut was-sama abina'ah. Dekat langit tu ada binaan. Wa anzala minas sama. Dan kami turunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu daripada air tu, bila dia berasimilasi, bergaul dengan bumi, maka keluar tumbuh daripadanya samarat, buah-buahan, rizqan lakum, yang menjadi rezeki padamu. Allah bukan saja bagi tahu Allah cipta kamu, tapi Allah jadikan bumi ini selesa, langit itu ada binaan, dan dari langit ada air yang turun, keluar daripada bumi, bila bercampur dengan air, keluar daripada bumi, buah-buah, samarat, buah-buah. Rizqan lakum, yang beri rezeki pada kamu. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh itu, kerana kamu dapat hidup di bumi, kamu dapat berteduh dari langit, dan dari langit itu juga turun air, kamu nikmati hasil bumi yang keluar daripada bumi itu, setelah bercampur air, yang menjadi rezeki pada kamu. Oleh kerana itu, jangan sesekali jadikan bagi Allah andada, sekutu. Andada ni sekutu. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu Allah yang jadikan ni semua. Clear kan? Apa yang Allah kata? Clear. Clear. Ayat 22 ni cukup dah. Cukup dah untuk bagi tahu. Dah, jangan ada sekutu. Jangan ada sekutu. Kerana bumi sudah diciptakan sangat selesa. Langit itu sebagai binaan, sebagai tempat teduh. Dan apa yang keluar daripada bumi. Rezeki yang keluar dari bumi. So, jangan ada sebarang sekutu. Poin ini tuan-puan, poin inilah kita boleh guna untuk datangkan soalan kepada minda orang-orang yang belum kenal. Selesa tak hidup dekat bumi? Selesa. Apa yang membuatkan anda selesa? Apa yang membuatkan anda selesa? Sedap, nak tarik nafas tu sedap. Lagi, suhunya lagi. Gunung ganang, pemandangan sineri lagi. Hutannya lagi, sungainya lagi. Berjalan sangat senang lagi. Tahukah anda semua itu Allah yang cipta? Cuba tengok langit. Kita terhindar daripada UV. Sangat banyak, sangat banyak.
Malah rezeki yang keluar. Fa'akhrajna bihi minas samarat. Cuba tengok, Allah sebut air dan buah. Okay? Gabungan air dan buah. Air turun dari langit. Apa lagi yang Allah turunkan dari langit? Apa lagi yang Allah guna perkataan anzala minas sama? Quran. Air turun dari langit sama macam Quran diturunkan dari langit. Air turun dari langit, bercampur dengan bumi, keluarkan buah. Quran turun dari langit, bercampur dengan hati, akan hasilkan buah akhlak. Cantik perbandingan tu tuan-tuan. Seperti mana kita perlukan air pada certain amount, sekurang-kurangnya berapa? 12 gelas, sama keperluannya kita perlu kepada Quran. Tanpa air kita mati, tanpa Quran hati mati. Air turun kat kebun kita tanam cili. So hasilnya cili, dia takkan tumbuh buah lain. So kalau dalam hati kita ni, perangai kita perangai tembikai. So kita akan keluarkan perangai tembikai hasil daripada interaksi dengan Quran. Dia takkan jadi buah lain. Rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Kerana itu, jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan. Pun begitu tuan-puan, manusia, cakap sekali mana dengar. Tak percaya tengok anak kita tu lah. Umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Sekali cakap, dengar, bertuah. Lagi kalau dah besar. Cakap macam ni, dia kata macam ni kan. La tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Sungguh kami buat benda baik. Suruh beriman, kekal tak nak. So, first level, tunjukkan kekuasaan Allah. Bawa dia berfikir kekuasaan Allah. Jika itu tak jalan, kita pergi ke level kedua. Level kedua, wa in kuntum fi raibin. Kat mana perkataan raibin kita jumpa? Ayat 2 kan? Zalikal kitab la raiba fi. So bila Allah kata, kalau kamu masih ada raib, masih ada ragu. Oh, ini bukan level orang beriman. Ini level hati yang lain. Orang beriman, dia menyampaikan. So, selain daripada orang beriman, hati dia ada raib, masih ada ragu. So, level pertama, kenalkan dia dengan Allah dan kekuasaannya. Kalau itu tak jalan, masuk level kedua. Kalau mereka masih ragu. Kalau dia ada ragu, bukan masih ragu, kalau dia ada ragu. Wa in kuntum fi raibin. Masih kata, iya ke? Mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu apa yang kami beri pada hamba kami. Kalau kamu ragu tentang Quran ini. Ragu tentang Quran. Sedangkan di awal Allah dah kata Quran tiada keraguan. Tapi kalau rasa ragu tentang Quran. Fa'tu bisuratin mislihi. Fa'tu bisuratin min mislihi. Datangkan dengan satu surah seumpamanya. Datangkan dengan satu surah seumpamanya. Tuan-puan, apa maksud surah? Apa maksud surah? Dan apa maksud raibin, ragu? Pertama, musyrikin Mekah, dia ada dua tuduhan terhadap Quran. Dia kata, satu, Quran adalah rekaan dari Nabi. Yang kedua, Nabi hasilkan Quran tu dapat dari orang lain.
Yang mereka kata Nabi belajar dengan orang tu atau Nabi cedok dari kitab lain sebab diorang tahu Nabi ni buta huruf. So dia cedok. Dakwaan pertama dia kata Nabi yang cipta Quran tu. Kan kalau orang-orang barat, mereka lazim kata Quran was narrated by Muhammad. Author Quran was authored by Muhammad. Dia kata Nabi yang buat. Atau Nabi cedok dari kitab lain hasilkan Quran. So itu keraguan, bentuk keraguan. Lalu Allah cabar. Cuba datangkan satu surah seperti mana yang Nabi datangkan. Mimithlihi, kalau betul dia tu boleh, kalau betul Quran tu boleh dicipta oleh manusia. Itu poin dia. Dia kata Nabi buat Quran tu. Okey, kalau Nabi buat, kau cuba datangkan surah seperti Quran. Kalau betul Nabi buat. Cabaran ni sebenarnya sedang mempertahankan kredibiliti Nabi. Pertama, Allah kata Nabi tak buat. Quran ni datang dari Allah. Dan Nabi tak pernah declare yang Quran ni Nabi punya. Tak. Yang kedua, kalau betul Nabi ciplak daripada kitab lain, korang kan terpelajar, ahli-ahli syair. Cuba kau buat seperti Quran. Cuba buat seperti Quran. Dan cuba panggil. Panggil siapa? Kita panggil dulu tempoh bertenang untuk kita berhenti kerana dah jam 9 malam. Kita jumpa lagi lain kali. Barakallahu fiikum. Kembali kepada moderator. Syukur Alhamdulillah. Ustaz break mengejut. InsyaAllah kita akan sambung lagi bersama Ustaz. Seperti yang Ustaz katakan, Al-Quran itu tiada keraguan. Dalam jemaah ni semua ibu-ibu Ustaz kan banyak yang bercucuk tanam, dan kita akan tahu tanpa air cucuk tanam kita akan mati ataupun layu. Begitulah juga hati kita tanpa Al-Quran. Hati kita akan seperti Ustaz kata, hati kita akan mati. Semoga kita akan terus bersama Al-Quran dan Ustaz akan terus bersama kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah pada masa-masa yang mendatang, insya-Allah. Kita akan terus lagi dengan kuliah Isyak pada malam ini bersama Ustaz Meja Muhammad Naim, dan sebelum itu mohon, saya rasa Ustaz nak buka soalan ke? Sebab dah ada kelas Isyak tu, so saya tak nak ambil masa Ustaz lain. Tak apa. Baik Ustaz. Kita jumpa Ustaz, nanti kita tanya lagi. Untuk tutup majlis, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kuliah Isyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh solat Isyak dulu. Kak Zainun, lama tak nampak Kak Zainun? Yelah, saya balik kampung. Baru malam tadi balik sini. Oh. Balik kampung Selangor. Oh. Itulah. Baru malam tadi balik. Balik tak sihat pula tu. Dengan batuknya, dengan demamnya. Ustaz dah balik kan Kak? Jumpa lagi kita, insyaAllah. Ustaz dah balik kan Dah Kak? balik dah, tapi dia... dah balik dah. Tapi kita tak jumpa pun lagi dia. Di rumah dia jauh. Kita kat sini. Itulah. Tak sihat juga dah balik tu, batuk-batuk dia juga. Biasalah orang balik umrah batuk. Okey. Okey Kak. Allah jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.